Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Jom Pandai Sains Siri 2 bersama dengan Cikgu Siti Balkis binti Abdul Razak, guru sains dari Sekolah Kebangsaan Langgar. Objektif dan kriteria kejayaan untuk siri yang kedua ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan konstruk mengaplikasi dan menganalisis mengikut tema sains hayat dan sains fizikal. Dan yang kedua, murid dapat menguasai konstruk mengaplikasi dan menganalisis mengikut tema sains hayat dan sains fizikal. Manakala kriteria kejayaan yang cikgu harapkan selepas kelas bimbingan ini adalah murid dapat menjawab item sains mengikut konstruk mengaplikasi dan menganalisis tema khusus sains hayat dan sains fizikal. Sebelum kita lanjut dengan contoh item dan juga pengenalan dengan lebih jelas apakah konstruk mengikut item, murid-murid kena kenal pasti terlebih dahulu apakah yang dikatakan konstruk mengaplikasi. Konstruk mengaplikasi merupakan kemahiran pengetahuan sains yang berkaitan pemikiran kritis dan kreatif melalui kemahiran saintifik dalam membuat sesuatu keputusan. Manakala konstruk menganalisis pula, kemahiran mengumpul maklumat dan menyusun idea secara perbandingan atau perkaitan antara idea sehingga jelas. Kita teruskan dengan memperincikan tema sains hayat mengikut konstruk mengaplikasi. Standard kandungan 4.1 interaksi antara haiwan, tafsiran dalam standard prestasi dan kata tugas yang digunakan adalah mengitlak faktor persaingan tumbuhan. Seterusnya untuk konstruk menganalisis bagi tema sains hayat mengikut standard kandungan 3.1 proses hidup dan kesan tindakan mikroorganisma, tafsiran standard prestasi dan kata tugasnya adalah menjelas dengan contoh kegunaan mikroorganisma. Standard kandungan yang seterusnya 4.1 interaksi antara haiwan menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis bagi tumbuhan dan haiwan. Standard kandungan yang ketiga 4.2 interaksi antara tumbuhan telah memberi penekanan terhadap tafsiran standard prestasi dan kata tugas menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis bagi tumbuhan dan haiwan. 5.1 pemeliharaan dan pemeliharaan. Dalam standard prestasi, tafsirannya dan kata tugasnya adalah menjelaskan melalui contoh cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan dan menakul kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Berikutnya kita lihat padanan konstruk mengaplikasi dan contoh item dalam tema sains hayat. Cikgu ambil contoh yang pertama iaitu tentang mengitlak faktor persaingan tumbuhan. Cuba perhatikan betul-betul gambar di dalam sebuah hutan ini. Gambar menunjukkan keadaan pokok yang terdapat dalam sebuah hutan. Soalan yang diberi, apakah yang dapat kamu perhatikan tentang pertumbuhan pokok dalam hutan tersebut? Itu soalan yang pertama. Dalam soalan tersebut juga, mengapakah keadaan ini berlaku? Soalan yang kedua, apakah faktor yang menyebabkan perbezaan ketinggian pokok dalam hutan tersebut? Kita perhatikan terlebih dahulu soalan A. Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang pertumbuhan pokok dalam hutan tersebut? Jika kita perhatikan, murid-murid boleh jawab, ada pokok tumbuh tinggi dan ada pokok tumbuh rendah. Boleh juga jawab, ada batang pokok besar, ada batang pokok kecil. Dan
Seterusnya, mengapakah keadaan ini berlaku? Bermaksud murid-murid kena tahu beri sebab kenapa ada pokok tumbuh tinggi dan ada pokok tumbuh rendah. Dan ada pokok berbatang besar, ada pokok berbatang kecil. Manakala soalan B, apakah faktor yang menyebabkan perbezaan ketinggian pokok dalam hutan tersebut? Di mana soalan ini mengkehendaki murid-murid boleh membuat perkaitan dengan jawapan DA. Jika DA, murid-murid menjawab untuk soalan yang tentang perhatikan itu, ada pokok tumbuh tinggi dan ada pokok tumbuh rendah kerana bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Maka di B, faktornya adalah cahaya matahari. Jika di A, murid-murid jawab, ada pokok tumbuh tinggi dan ada pokok tumbuh rendah kerana bersaing untuk ruang, maka di B jawapannya adalah ruang. Jelas di situ cara menjawab soalan tersebut? Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Berikutnya, mengitlak faktor persaingan haiwan. Dalam satu penyiasatan, Afif telah menternak itik di dalam dua reban K dan L yang sama saiz. Setiap reban diberikan jumlah dan jenis makanan yang sama. Jadual menunjukkan pemerhatian selepas 2 bulan. Selepas 2 bulan didapati itik dalam reban K purata beratnya adalah 1.2 kilogram. Manakala dalam reban L, purata berat itik adalah 2.4 kilogram. Soalannya di sini. Bagaimanakah Afif dapat mengatasi masalah pertumbuhan itik ternakannya yang kurang menghasilkan daging? Jadi, diberi respon jawapan A, B, C dan D. A, penyataan diberi, tingkatkan bilangan itik di reban K. Bermakna daripada 60 tambah bagi banyak lagi. Penyataan B, pindahkan itik di reban K ke reban yang lebih besar. Bermakna Afif kena bina satu lagi reban yang lebih besar. C, berikan kuantiti makanan yang lebih banyak di reban L. Sedangkan reban L itik sudah cukup dengan makanan, tidak bersaing untuk makanan. Maka yang mana jawapan yang paling tepat? Jawapan yang paling tepat adalah pindahkan beberapa ekor itik dari reban K ke reban L. Kita teruskan dengan contoh soalan yang berikutnya. Untuk tafsiran dan kata tugas, menjelas dengan contoh kegunaan mikroorganisma. Cikgu ambil contoh perbualan yang ada di dalam buku teks tentang kegunaan mikroorganisma. Tahukah kamu roti menjadi lembut dan gebu disebabkan oleh tindakan mikroorganisma? Sesetengah tindakan mikroorganisma seperti fungi, bakteria, alga dan protozoa berguna kepada kita. Cuba perhatikan perbualan berikut. Wah, lembut dan gebunya roti ini. Bagaimanakah tindakan mikroorganisma memberikan faedah kepada kita? Murid-murid dikendaki menjelaskan kegunaan setiap mikroorganisma. Yang pertama, menjelaskan bahawa yeast digunakan dalam pembuatan roti dan tapai. Itu satu contoh. Yang kedua, boleh menjelaskan bahawa fungi digunakan dalam pembuatan tempe. Yang ketiga, menjelaskan bakteria digunakan dalam pembuatan yogurt. Yang keempat, menjelaskan fungi digunakan dalam pembuatan antibiotik. Dan yang kelima, contohnya, menjelaskan sesetengah bakteria dan virus digunakan dalam pembuatan vaksin. Jadi kelima-lima itu menunjukkan kegunaan mikroorganisma yang boleh kamu jawab untuk menepati kehendak soalan bagaimanakah tindakan mikroorganisma memberikan faedah kepada kita. Contoh soalan yang seterusnya adalah melengkapkan jadual. Tafsiran standard prestasi dan kata tugas yang diketengahkan
adalah menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis bagi tumbuhan dan haiwan. Murid-murid dikendaki melengkapkan jenis interaksi simbiosis antara haiwan dalam jadual di bawah. Jenis interaksi simbiosis di antara haiwan terdapat 3 jenis. Jadi murid-murid kena ingat, kena faham dan tahu untuk lengkapkan jadual dan letak di manakah setiap jenis interaksi simbiosis. Berpandukan penerangan setiap jenis interaksi simbiosis yang telah tertera pada jadual. Contohnya yang pertama, memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Bermakna penumpang dan perumah mendapat manfaat. Istilah yang sesuai untuk jenis interaksi simbiosis adalah mutualisme. Mutualisme atau mutualisme. Contoh yang diletakkan untuk simbiosis mutualisme seperti kerbau dan juga burung. Seperti situasi buaya dan juga burung. Itu contoh mutualisme yang melibatkan haiwan. Jenis interaksi simbiosis selain mutualisme adalah komensalisme dan parasitisme. Untuk jawapan yang lebih lanjut lagi serta contoh, boleh rujuk buku teks muka surat 56 hingga 57. Kita lihat contoh yang seterusnya. Berkaitan kata tugas menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis bagi tumbuhan dan haiwan. Yang ini diberi dalam bentuk soalan, jelaskan interaksi. Jelaskan interaksi antara tumbuhan dengan menyatakan jenis-jenis interaksi beserta contoh tumbuhan. Tadi tentang haiwan, tetapi kali ini tentang jenis-jenis interaksi tumbuhan beserta contoh. Murid-murid kena ingat dan kena faham apakah jenis interaksi tumbuhan. Jenis interaksi antara tumbuhan adalah simbiosis, komensalisme dan parasitisme, iaitu hubungan rapat antara dua spesies tumbuhan. Penerangan lanjut tentang interaksi simbiosis komensalisme seperti contohnya orkid dan pokok perumah. Orkid dan pokok perumah. Orkid adalah penumpang, manakala pokok perumah yang memberi tumpang kepada orkid tidak mengalami sebarang kerugian. Interaksi simbiosis parasitisme. Contoh seperti pokok dedalu dan perumah. Pokok dedalu sebagai penumpang, manakala pokok perumah turut mengalami kerugian. Seterusnya, masih kata tugas menjelaskan melalui contoh cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Cuba kita fokus dialog yang tertera. Pemeliharaan bermaksud langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Bagaimanakah langkah-langkah pemeliharaan dapat dilaksanakan? Baik, di sini cikgu nak murid-murid tolong teliti betul-betul apakah kehendak soalan. Kehendak soalan di sini, murid-murid perlu menyatakan atau menerangkan apakah langkah-langkah pemeliharaan. Pemeliharaan. Jangan terkeliru dengan pemuliharaan. Pemeliharaan antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan. Apabila disebut langkah-langkah, murid-murid hendaklah menyatakan lebih daripada satu. Yang pertama, langkah-langkah pemeliharaan adalah melindungi habitat dengan menjalankan pembalakan terpilih. Murid-murid tidak boleh menyatakan terus melindungi habitat sahaja, berhenti di situ.
tetapi kena beri sedikit penerangan kerana dia melibatkan kata tugas menjelaskan. Maka jawapan yang tepat adalah melindungi habitat dengan menjalankan pembalakan terpilih. Langkah-langkah yang kedua adalah melindungi haiwan dan tumbuhan terancam dengan mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat ini juga boleh murid-murid nyatakan kempen sayangi alam sekitar, kempen jagalah sungai kita, kempen jagalah hutan kita, kempen jangan buang sampah. Itu merupakan antara cara untuk mendidik masyarakat. Untuk rujukan tambahan, boleh rujuk buku teks muka surat 75 hingga 77. Kita tengok contoh yang seterusnya berkaitan menganalisis kesan dan faktor persaingan tumbuhan. Berikut ada satu penyiasatan tentang kebun Pak Abu dan Pak Awang yang terletak bersebelahan. Pemerhatian telah direkodkan dalam bentuk jadual. Selepas dibuat penyiasatan, didapati jisim hasil tuaian untuk kebun Pak Abu bagi buah nenas sebanyak 2,000 kilogram. Manakala bagi tanaman nenas kebun Pak Awang sebanyak 1,000 kilogram. Antara penyataan berikut yang manakah benar tentang jisim hasil tuaian dan faktor yang mempengaruhinya. Diberi dua penyataan di situ, murid-murid dikendaki memilih satu penyataan yang bertepatan dengan pemerhatian yang telah direkodkan. Penyataan yang pertama, persaingan tanaman di kebun Pak Abu lebih rendah dan menghasilkan jisim tuaian lebih tinggi. Manakala penyataan yang kedua, iaitu penyataan Q, persaingan tanaman di kebun Pak Awang lebih rendah dan menghasilkan jisim tuaian lebih rendah. Bolehkah murid-murid kenal pasti? Yang manakah penyataan yang tepat? Ya, betul. Tepat sekali. Penyataan P iaitu persaingan tanaman di kebun Pak Abu lebih rendah menyebabkan hasil jisim tuaiannya lebih tinggi. Berikutnya, kata tugas menakul. Menakul apa murid-murid? Menakul kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Cikgu masih memetik kata-kata di dalam buku teks, iaitu apakah kesan pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Murid-murid kena faham betul-betul apakah kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, kesan pemeliharaan dan pemuliharaan mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhan terancam atau meningkatkan populasi haiwan terancam. Jadi, jawapan yang bertepatan untuk soalan sebegini mengelakkan kepupusan haiwan X dan tumbuhan Y yang terancam jika di dalam penyiasatan dinyatakan haiwan X ataupun tumbuhan Y. Nyatakan sahaja dengan lebih jelas berdasarkan stimulus atau rangsangan soalan yang diberi. Berikutnya, padanan konstruk mengaplikasi dan contoh item sains fizikal. Kita lihat satu persatu. Mengikut standard kandungan, daya geseran 6.2, tafsiran dalam standard prestasi dan kata tugas yang digunakan masih menjelaskan dengan contoh daya geseran. 6.3, tekanan udara, tafsiran yang digunakan menjelaskan dengan contoh hubung kait ketinggian dengan tekanan udara. Dan standard kandungan 7.1 kelajuan objek mengira untuk menentukan kelajuan jarak atau masa dengan menggunakan rumus. Berikutnya, tema sains fizikal, konstruk menganalisis. Standard kandungan yang kita akan beri penekanan adalah 6.2 daya geseran. Tafsiran dalam standard prestasi serta kata tugas yang akan kita fokus adalah membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi daya geseran. Standard kandungan 6.3 tekanan udara, kita akan fokuskan kepada menakul kepentingan tekanan udara dalam kehidupan harian. Dan standard kandungan 7.1
kelajuan objek, kita akan cuba lihat membuat kesimpulan tentang hubungan kelajuan dengan jarak dan masa. Berikutnya, padanan konstruk menganalisis dan contoh item sains fizikal. Contoh yang pertama, menjelaskan dengan contoh daya geseran. Cuba kita perhatikan penyiasatan yang dilakukan oleh Ali. Dalam rajah tersebut, kita dapat lihat Ali sedang menolak sebuah kotak kayu di atas permukaan lantai. Ali menyatakan bahawa kotak sukar digerakkan kerana bersentuhan dengan permukaan lantai. Ayat tersebut, pernyataan tersebut merupakan pemerhatian daripada Ali selepas menolak kotak kayu di atas permukaan lantai. Soalan yang dikendaki, Ali jelaskan inference yang dibuat oleh Ali. Maka murid-murid perlu lihat dan fahamkan betul-betul apakah inference. Baru boleh jelaskan inference. Langkah pertama, murid-murid dikendaki melihat pemerhatian yang dibuat oleh Ali. Mengenal pasti pemerhatian Ali. Baik, pemerhatian Ali sebentar tadi, Ali menyatakan bahawa kotak sukar digerakkan kerana bersentuhan dengan permukaan lantai. Langkah yang kedua, murid-murid kena beri inference. Kenapa? Kerana bersentuhan dengan permukaan lantai. Jadi untuk menjelaskan inference, murid-murid boleh nyatakan di situ penjelasannya. Daya geseran terhasil kerana dua permukaan objek bersentuhan antara satu sama lain. Jelas di situ tentang daya geseran? Bagus. Cikgu nak teruskan dengan tekanan udara. Tafsiran yang akan kita fokus menjelas dengan contoh hubung kait ketinggian dengan tekanan udara. Rajah penyiasatan menunjukkan keadaan botol minuman pada situasi yang berbeza. Cuba perhatikan situasi 1, situasi 2 dan situasi 3. Situasi 1 di mana botol berada di atas gunung. Situasi 2, botol yang berada semasa menuruni gunung. Dan situasi 3, botol yang berada di kaki gunung. Murid-murid sudah lihat keadaan botol tersebut pada situasi yang berbeza. Itu botol yang sama ya. Situasi saja yang berbeza. Okey, kita perhatikan. Asyah menyatakan bahawa bekas minuman situasi 1 di puncak gunung dan situasi 3 di kaki gunung. Jelaskan kesimpulan yang dibuat oleh Asyah. Okey, penjelasannya di sini, tempat tinggi tekanan udara sama dengan tekanan udara dalam botol, menyebabkan botol minuman tidak kemik. Berbanding di tempat rendah, tekanan udara luar lebih tinggi berbanding dalam botol. Cikgu nak murid-murid tumpukan perhatian kepada perkataan yang bergaris sahaja, iaitu tempat tinggi tekanan udara sama dalam botol. Tempat rendah tekanan udara luar lebih tinggi berbanding dalam botol. Seterusnya, ada beberapa soalan bonus minda, padanan konstruk menilai dan contoh item sains. Kita tengok konstruk menilai. Tadi telah selesai konstruk mengaplikasi dan konstruk menganalisis. Kita fokus konstruk menilai. Rajah menunjukkan kolam ikan di belakang rumah Azim. Dia merekodkan pemerhatian tentang hidupan yang terdapat dalam kolam itu selama 3 bulan. Azim telah mengeluarkan semua tumbuhan yang terdapat di atas permukaan kolam itu. Itu tindakan Azim ya. Wajarkan tindakan Azim. Wajarkan tindakan Azim. Bermakna murid-murid perlu memberi sokongan terhadap tindakan Azim. Kewajaran tindakan Azim.
Maka bagaimana cara untuk murid-murid menjawab soalan yang berbentuk sedemikian? Tindakan ini, jawapannya, tindakan ini membolehkan lebih banyak cahaya matahari diterima oleh tumbuhan dalam kolam. Kita tahu tumbuhan yang berada di dalam air juga melakukan proses fotosintesis. Justru tumbuhan tersebut juga memerlukan cahaya matahari. Tindakan azim perlu diwajarkan oleh murid-murid. Kita teruskan. Masih penyiasatan yang sama. Tetapi kata tugas yang berbeza. Raja menunjukkan kolam ikan di belakang rumah Azim. Dia merekodkan pemerhatian tentang hidupan yang terdapat dalam kolam itu selama 3 bulan. Azim telah mengeluarkan semua tumbuhan yang terdapat di atas permukaan kolam itu. Wajarkah tindakan Azim? Sebentar tadi wajarkan. Kali ini wajarkah tindakan Azim? Bagaimana pula cara untuk murid-murid menjawab? Respon murid-murid, wajarkah? Ya atau tidak? Itu sahaja. Okey, jadi sekarang ni oleh kerana tindakan Azim ini wajar, maka jawapan murid-murid adalah ya. Kerana apa? Kena disusuli dengan sokongan. Sokongannya adalah kerana tindakan ini membolehkan lebih banyak cahaya matahari diterima oleh tumbuhan dalam kolam. Jelaskan murid-murid perbezaan antara wajarkan dan wajarkah? Bagus. Contoh konstruk kemahiran proses sains 9. Mendefinisi secara operasi. Merupakan contoh item yang terakhir. Tolong ambil perhatian. Jadual menunjukkan hasil penyiasatan yang dijalankan oleh Alina bagi mengkaji kekuatan 3 jenis struktur model jambatan R, S dan T. Pemerhatian direkodkan dalam bentuk jadual yang tertera pada slide. Model R, jisim pemberat dalam gram 50 gram, masa untuk model jatuh selama 3 minit. Manakala model S, jisim pemberat yang sama 50 gram, masa untuk model jatuh 7 minit. Model T, jisim pemberat 50 gram, masa untuk model jatuh 5 minit. Jika kita perhatikan, model yang paling kukuh adalah model S kerana mengambil masa yang paling lama untuk jatuh. Yang cikgu sebut sebentar tadi merupakan konstruk-konstruk yang telah awak pelajari pada awal. Berikutnya, bagaimana cara untuk menjawab item nyatakan definisi secara operasi bagi kekuatan struktur model. Nampak anak panah tu? Okey, kita ambil balik semula kekuatan struktur model. Kekuatan struktur model ialah atau adalah. Adalah apa? Adalah masa untuk struktur model jambatan jatuh. Kita ambil balik pemboleh ubah bergerak balas. Maknanya di sini kita tengok dari segi kita gabungkan atau kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dijadikan satu definisi secara operasi. Sekali lagi cikgu ulang, nyatakan definisi secara operasi bagi kekuatan struktur model. Kekuatan struktur model ialah atau adalah masa untuk struktur model jambatan jatuh. Baiklah murid-murid, sekian dahulu daripada cikgu. Cikgu harap semua penerangan cikgu untuk siri yang pertama dan siri yang kedua berkaitan konstruk yang telah kamu pelajari, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai serta bonus konstruk KPS 9 dapat membantu kamu menjawab item pentaksiran secara bertulis. Selamat berjaya, semoga cemerlang dalam pencapaian pentaksiran sains nanti. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah daripada cikgu. Assalamualaikum, selamat berjaya semua.